Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sejahtera kepada semua penonton-penonton cikgu yang bukan beragama Islam. Untuk yang beragama Islam, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Cikgu harapkan semua penonton-penonton berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan kita semua diberi kesihatan untuk hari-hari yang akan datang. Di kala wabak COVID-19 ini, saya harapkan semua anak-anak, terutamanya anak-anak murid lah kan, agar terus kekal di rumah, terus duduk di rumah, belajar di rumah walaupun terpaksa. Usahalah mencari rangkaian internet yang sebaik mungkin agar dapat memanfaatkan waktu PDPR ini dengan semaksimum mungkin sebagai persediaan semua anak-anak sebelum menduduki SPM pada tahun hadapan. Jadi untuk hari ini, cikgu akan berkongsi sedikit, buat perkongsian sedikit dengan apa ilmu yang cikgu ada untuk pendidikan moral tingkatan 4. Tajuk yang cikgu pilih pada hari ini ialah keunikan rakyat Malaysia, di mana tajuk ini merupakan tajuk di bawah bidang 7 moral dan kenegaraan, dan tajuk ini merupakan tajuk kedua terakhir bagi tingkatan 4. Dah nak habis dah belajar kan? Jadi bila nak habis, maksudnya ilmu yang cikgu sampaikan juga menghampiri penghujungnya. Jadi unit-unit lain, anak-anak murid jangan lupa cari dekat playlist cikgu, cari dekat video-video cikgu. InsyaAllah pasti boleh jumpa, kerana cikgu dah buat hampir semua video di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dah nak habis kan? Dah 11, jadi dah nak habis. Jadi untuk penonton yang kali pertama menonton di channel cikgu, boleh tekan butang like dan subscribe channel cikgu ini. Kenapa perlu subscribe? Sebagai tanda terima kasih lah pada cikgu. Doakan cikgu sihat, sejahtera terhadap ilmu-ilmu yang cikgu sampaikan secara percuma ini, tanpa sebarang bayaran. Cikgu tak minta pembayaran, tapi yang penting doakan cikgu terus sihat sejahtera pada masa-masa akan datang. Lama lagi kita nak hidup ni kan. Okey, jadi kita lihat apa yang akan dipelajari. Yang penting sekali, pertama sekali adalah tentang standard pembelajaran, iaitu apa yang perlu pelajar-pelajar pelajari dalam unit ini. Yang pertama, menyenaraikan keunikan rakyat Malaysia daripada segi agama, bangsa, budaya dan bahasa. Jadi kat sini ada 4 keunikan yang perlu pelajar senaraikan. Rakyat Malaysia yang berbilang kaumnya, kita ada lebih kurang 50 kaum di Malaysia. Di Sarawak saja kita ada 31. Di Sabah lebih kurang banyaknya kan. Jadi kita tak payah ambil kaum-kaum yang kecil kan. Jadi kita kadang-kadang kita kenal tak kenal kan, terutamanya mungkin duduk di Semenanjung kan. Pernah tak pernah, nampak kita ambil yang besar-besar lah. Biasanya kita akan ambil yang besar-besar lah kan. Bukan, tak boleh ambil, tak boleh lah tak ambil terus kan. Jadi kita tahu yang besar, yang kaum majoriti di Malaysia. Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun. Lepas tu kita ada Dayak di Sarawak. Yang kedua, menjelaskan ataupun menyatakan kenapa pentingnya keunikan rakyat Malaysia ini. Jadi nyatakanlah kenapa penting, sebab dia. Yang paling penting antara dia adalah supaya kita dapat hidup dalam keadaan aman dan damai, supaya kita dapat saling membantu, supaya kita dapat tolak ansur antara satu sama lain. Yang ketiga, dapat menghuraikan cabaran keunikan rakyat Malaysia. Jadi dapat menyatakan atau menjelaskan apakah cabaran keunikan rakyat Malaysia, di mana salah satu cabaran dia supaya kita dapat kekalkan perpaduan, kita dapat kekalkan keamanan yang terdapat di Malaysia lah, agar ia dapat terus dinikmati oleh anak cucu kita pada masa akan
datang. Yang keempat, merancang strategi untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Apakah yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan? Apa yang boleh dilaksanakan oleh kita sebagai ahli masyarakat bagi mengekalkan keunikan rakyat Malaysia ini? Okay, yang kelima, mengekspresikan perasaan apabila dapat mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Jadi kita tunjukkan perasaan kita. Tentulah kita gembira kan? Kerana kita dapat hidup dalam keadaan aman, damai, sejahtera, bahagia dan sentiasa bertolak ansur antara satu sama lain. Dan yang terakhir, kita dapat mempraktikkan amalan mengekalkan keunikan rakyat Malaysia dalam kehidupan harian. Jadi kita dapat melaksanakan atau kita dapat membuat perbuatan. Kita dapat menunjukkan perbuatan kita lah, sikap kita yang baguslah. Di mana sikap kita yang itu dapat menunjukkan bahawa kita menghormati amalan kaum lain. Dan dalam masa sama juga kita berasa seronok tentang keunikan rakyat Malaysia yang pelbagai ragam ini. Okay, cadangan nilai apa yang boleh kita terapkan ataupun nilai apa kita boleh letakkan di dalam tajuk ini. Yang pertama, nilai patriotisme, iaitu nilai cinta akan negara dengan kita meletakkan kepentingan negara kita melebihi kepentingan diri sendiri. Kita yakin, kita sayang kepada negara kita. Kita sanggup berjuang ataupun kita sanggup berkorban untuk negara kita sendiri tanpa mengharapkan sebarang ganjaran, tanpa mengharapkan sebarang balasan daripada orang lain. Yang kedua, nilai kerajinan. Kenapa perlu rajin? Kenapa perlu memiliki kerajinan ini? Kerana kita dapat bila kita rajin, kita dapat membuat sedikit pendidikan, kita dapat membuat sedikit pembacaan, kita dapat membuat sedikit perhatian kepada kaum-kaum yang lain. Dengan mempunyai nilai kerajinan ini, kita akan lebih memahami kaum-kaum yang lain. Yang seterusnya, nilai berdikari. Yang keempat, nilai keberanian. Dan yang terakhir adalah nilai berterima kasih. Terima kasih kepada siapa? Okey, jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia lah yang bersama-sama menjaga keamanan, menjaga keharmonian rakyat Malaysia ini. Okay, kita tengok apakah konsep keunikan Malaysia. Okay, Malaysia merupakan negara yang unik kerana rakyat berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India, Punjabi, Gadar dan Dusun, Iban asli, orang asli, Banyonya, Portugis dan sebagainya. Banyak ni. Ini baru di Selanjung kan yang banyaknya. Kadar Dusun, Kadazan ada, Dusun ada, satu. Iban ni dia punya kaum yang utama lah. Kita ada Dayak, Bidayu, Melanau dan sebagainya. Yang kedua, kepelbagaian ini menjadikan Malaysia menghormati norma dan budaya kaum yang lain. Ia dapat mewujudkan keharmonian serta menjadikan Malaysia adalah negara yang unik di pesada dunia. Kenapa dikatakan unik? Sebab walaupun pelbagai kaum, tapi Malaysia adalah negara yang harmoni. Malaysia adalah negara yang bahagia. Malaysia adalah negara yang membangun ekonomi dia berada stabil, politik berada dalam keadaan stabil dan sebagainya. Jadi kelebihan dan keunikan Malaysia ini dicemburui oleh negara-negara yang lain. Kerana walaupun banyak kaum, agama, budaya dan bangsa hidup, tetapi kita kekal bahagia. Itulah uniknya Malaysia ini yang tidak terdapat dekat negara-negara lain. Itu banyak orang luar datang Malaysia, dia nak belajar macam mana Malaysia boleh jadi macam ni kan. Kenapa boleh walaupun pelbagai, tetapi kita tak kekal teguh bersatu padu. Okey, yang ketiga, setiap kaum menganuti agama masing-masing, antaranya Islam, Buddha, Hindu, Kristian, Sikh dan animisme. Jadi ini adalah contoh-contoh agama lah
yang terdapat di Malaysia. Keunikan Malaysia ni, kita tengok yang pertama, orang Melayu. Kaum Melayu. Bahasa, dia menggunakan bahasa Melayu. Dia makan nasi lemak, rendang, sate. Ini semua makanan-makanan orang Melayu kan. Untuk pakaian pula, orang Melayu menggunakan baju kurung bagi perempuan dan baju Melayu bagi lelaki. Untuk daripada segi perayaan, orang Melayu ataupun orang Islam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha. Jadi dua-dua perayaan ni adalah dua perayaan yang sangat besar kepada semua penganut agama Islam dan orang Melayu di Malaysia ini. Yang kedua, kita lihat kaum Cina. Kita ada Mandarin, Hakka, Cantonese, Hokkien, Hainan, Fuzhou dan Teochew. Fuzhou ke Fuzhou dan Teochew. Jadi makanan yang dimakan oleh mereka ada dimsum, kuih bulan, zongzi dan tangyun. Pakaian ada cheongsam, sanfu dan zifao. Perayaan orang Cina akan menyambut tahun baru Cina dan Cap Gomeh serta Dongzi. Ni contoh-contoh lah. Nak kata soalan mungkin keluar, mungkin juga lah kan. Dan tahu soalan kata apakah bahasa bagi orang kaum Cina. Yang biasa kita dengar Mandarin ni kan. Jadi sebab benda ni ada dalam buku teks, jadi kena tahu jugalah, kena baca buku teks. Selalu saya pesan kat pelajar saya bahawa buku teks adalah sebagai pedoman dan panduan semua anak. Nak semua isi yang dia kat buku teks tu perlu baca satu demi satu, baris demi baris, dapatkan apakah isi penting yang hendak disampaikan. Ketiga, kaum India, daripada segi bahasa dia menggunakan bahasa Tamil, Telugu, Malayalam. Dari segi makanan, dia ada tosai, idli. Dari segi pakaian, ada sari dan dhoti. Dan untuk perayaan, dia menyambut Deepavali dan Thaipusam. Yang terakhir, Kadazan Dusun. Terakhirlah, keempat kan. Untuk Kadazan Dusun, kita ada bahasa Kadazan Dusun. Untuk makanan, ada tuhau, hinava, bosau. Pakaian, dia akan menggunakan himpogot, tangkung, siling dan tapi. Dan perayaan yang paling besar adalah perayaan Pesta Kaamatan. Jadi di Sabah, Pesta Kaamatan ini disambut pada 1 Jun setiap tahun sebagai tanda kesyukuran atas rezeki, terutamanya pada zaman dulu, padi-padi yang melimpah ruah yang Tuhan berikan rezekinya kepada semua penganut ataupun kepada semua kaum Kadazan Dusun. Lepas tu kita ada Pesta Moginakan Nunuk Agam. Okey, seterusnya daripada segi kaum Iban, kita ada bahasa Iban. Nama berita dek. Apa khabar semua? Kan? Sikit-sikit kertilah. Mimin aku jakuk. Mimin reti aku jakuk. Balakaban balai indai. Balakaban balai indai menua basong. Tu salah satu kataan dia lah kan. Kepada semua kawan-kawan yang tinggal di kawasan Song. Apa khabar semua? Semoga anak-anak saya yang pernah saya ajar di kawasan di daerah Song dulu berada dalam keadaan sihat. Cikgu yang mengajar di daerah Song juga berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. InsyaAllah kita boleh berjumpa lagi. Ada lawatan lepas ni saya buat ke sana. Okey, lepas tu kita ada makanan, kita ada manok. Manok ni ayam. Manok, pansuh. Pansuh ni macam kalau kita di Semenanjung adalah sup ayam. Kasam ikan dan salai. Pakaian kita ada sirat, kelambi, kain tenun dan baju kurung. Daripada segi perayaan, mereka menyambut Gawai Dayak pada 30 hari bulan Mei setiap tahun. Kita ada Gawai Hantu dan Gawai Batu. Dan yang terakhir kita tengok untuk kaum Punjanbi, kita ada bahasa Punjanbi di mana makanan mereka seperti chapati, dal, sang, lassi, yang mereka menggunakan seban, kuta, pujama, dupata, selwa, kamis dan perayaan mereka adalah hari Besaki. Ini contoh
6 kaum yang besar di Malaysia ni. Perlu tahu supaya anak-anak kita akan lebih memahami, mendalami kaum-kaum yang lain. Bila kita mendalami dan memahami kaum-kaum lain, dia akan membolehkan kita mempunyai rasa hormat, dan dalam masa yang sama kita dapat bertolak ansur dengan kaum yang lain. Kenapa? Kita memahami keunikan kaum tersebut. Itu sebab kenapa kita perlu mengamalkan nilai hormat dan nilai keajinan tadi. Keunikan yang lain juga kita lihat daripada segi tujuan dia dapat mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia, di mana kita dapat menerima persamaan dan perbezaan budaya. Seterusnya rakyat dapat hidup bersatu padu. Tujuan dia yang kedua, kenapa pentingnya keunikan Malaysia? Supaya dapat mengukuhkan kesedaran politik dan ekonomi negara. Apabila ekonomi negara dan politik negara berada dalam keadaan stabil, jadi pelancong makin ramai, pelancong minat datang ke Malaysia, seterusnya dapat menggalakkan atau meramaikan kedatangan pelabur asing di Malaysia. Yang ketiga, melahirkan generasi baharu yang mengekalkan kepelbagaian budaya. Jadi anak-anak, cucu-cucu, pewaris-pewaris yang ada di Malaysia ini, yang akan lahir di Malaysia ini adalah generasi yang dapat mengekalkan kepelbagaian budaya di Malaysia, dapat mengekalkan keunikan, dapat menghormati kaum-kaum lain yang terdapat di Malaysia. Serta dengan ini, dia dapat meningkatkan kesedaran tentang kefahaman budaya pelbagai kaum, di mana dia akan membolehkan kita tidak akan ketinggalan. Dalam masa sama kita, supaya budaya dan kaum kita tidak ketinggalan di zaman. Yang keempat, mengekalkan keseimbangan antara kemajuan negara dan warisan budaya, supaya dapat mengekalkan jati diri dan mengukuhkan persefahaman antara kaum, dan yang terakhir, dia menjadi kebanggaan negara. Ini paling hebat sekali kan, sebab dia akan menjadi contoh atau idola, panduan kepada negara-negara lain. Kerana uniknya Malaysia, semua rakyat berbilang kaum dapat bekerja sama, bersatu padu, berdiri teguh, bercerai roboh. Di mana perkara-perkara ini akan menjadi ataupun mencerminkan identiti negara serta meningkatkan imej negara di mata dunia. Cabaran keunikan kita, yang pertama, daripada segi bahasa, di mana kita ada pelbagai bahasa yang tidak dapat difahami oleh segelintir masyarakat. Di mana kalau perkara ini tidak diatasi, dia boleh menyebabkan ataupun menjejaskan komunikasi antara. Oleh sebab itu, oleh kerana kepelbagaian bahasa dan budaya di Malaysia, jadi kerajaan telah menggubal perlembagaan, di mana di dalam perlembagaan bahawa Islam adalah agama rasmi dan bahasa rasmi bagi orang Malaysia atau bagi Malaysia adalah bahasa Melayu. Jadi apabila kita menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Malaysia, jadi semua orang tanpa mengira budaya, tanpa mengira kaum, mampu berucap, mampu bercakap menggunakan bahasa Melayu yang standard. Yang kedua, cabaran budaya luar, di mana budaya luar ni terutamanya budaya K-pop, budaya barat, ni dapat menghakis jati diri dan budaya sesuatu kaum. Jadi budaya luar ini akan mempengaruhi ataupun dia akan juga membawa budaya negatif lah, yang akhirnya akan merosakkan keunikan rakyat Malaysia. Yang ketiga, daripada segi polarisasi kaum, ia boleh mencetuskan konflik yang berpunca dari sikap tidak menghormati perbezaan agama dan kepercayaan kaum lain, mewujudkan sikap kaum. Perkara ini kita perlu elakkanlah. Dengan cara apa? Dengan cara kerajaan menggubal dasar ekonomi baru, dengan cara kerajaan membantu golongan B40. Tujuan dia untuk apa? Supaya tragedi 16 Mei dapat tragedi 13 Mei 1969 dapat dielakkan, supaya tragedi 13 Mei 1969 tidak berulang sekali lagi di Malaysia ini. Yang keempat ataupun yang terakhir,
cabaran sosial, ia boleh menyebabkan perasaan taksub terhadap kebudayaan diri sendiri dan kecelaruan identiti bangsa. Kenapa ia berlaku? Kerana setiap kaum ataupun setiap bangsa itu menganggapkan bahawa diri mereka adalah diri yang terbaik. Jadi perkara-perkara itu perlu dielakkan. Kerana apabila kita melihat kaum kita adalah kaum yang terbaik, apabila kita melihat kaum kita tidak boleh dicabar oleh orang lain, apabila kita tidak memahami pergaulan kaum lain, tidak memahami agama kaum lain, tidak memahami budaya kaum lain, perkara ini akan menyebabkan pergaduhan dan merosakkan keunikan rakyat Malaysia. Sebab apa? Sebab mereka hanya taksub pada kaum mereka sendiri sahaja. Jadi bagaimana nak mengekalkan keunikan rakyat Malaysia? Yang pertama, daripada segi diri sendiri, saya ada sedikit silap ni, tapi tak apa. Daripada segi diri sendiri, kita perlu menerima dan menghormati keunikan semua kaum untuk diri kita. Yang kedua, kita tidak memandang rendah adat atau kepercayaan kaum lain. Yang ketiga, kita mengamalkan adat dan budaya dalam kehidupan harian. Ini paling pentinglah, diri kita sendiri. Jangan kita mementingkan diri kita sendiri dengan terlampau bersikap individualistik, dengan menganggap bahawa diri kita adalah diri yang terbaik. Tapi kita perlu memahami dan menghormati kaum-kaum yang lain dengan tujuan dapat meningkatkan keamanan dan keharmonian yang terdapat di Malaysia ini. Yang kedua, daripada segi kerajaan membanyakkan aktiviti kesenian dan kebudayaan di peringkat sekolah, memantabatkan dasar kebudayaan kebangsaan. Yang terakhir, mewujudkan muzium mini kesenian dan kebudayaan. Jadi apabila kita ada muzium, kita ada dasar, kita membuat sebarang aktiviti, membuat aktiviti kesenian di sekolah, kan? Jadi perkara ia akan membolehkan kita lebih mengenali kaum yang lain secara dekat dan rapat. Daripada segi ibu bapa pula, ibu bapa boleh mengamalkan adat dan budaya dalam keluarga. Tujuan dia supaya anak dapat menerima kepelbagaian budaya dengan membawa anak menyertai aktiviti kepelbagaian budaya, menyertai aktiviti kebudayaan berbagai kaum lain yang terdapat di Malaysia ini. Kita tengok dasar kebudayaan negara. Yang pertama, tujuan dia untuk mengukuhkan perpaduan negara melalui kebudayaan. Tujuan dia kedua, memupuk dan memelihara kebudayaan kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan. Dan yang ketiga, memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan, kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan ekonomi. Dasar-dasar ni. Ni soalan-soalan yang susah ni. Jadi, mana tahu dekat soalan, saya tekankan di sini, mana tahu dekat soalan nanti diminta apakah dasar kebudayaan kebangsaan, apakah objektif dasar kebudayaan kebangsaan. Jadi apabila anak-anak melihat nota saya ini, membaca buku teks, anak akan dapat satu pengetahuan bahawa dasar kebudayaan ini tujuan dia supaya kebudayaan kita tidak lupus di zaman, supaya orang lain memahami budaya kaum yang lain. Itu anda tahu keluar kan? Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat yang besar kepada semua anak-anak, terutamanya anak-anak yang akan menghadapi SPM pada tahun ini dan pada tahun hadapan. Jadi untuk menonton, jangan lupa like dan subscribe channel saya ini sebagai tanda sokongan terhadap terhadap video-video yang telah saya hasilkan. Semoga semua ia bermanfaat dan kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye.